dia apabila kita mencadangkan jajaran politik baru itu, dia telah menidakkan kekuatan Pakatan Harapan dan sebenarnya memberi gambaran bahawa Pakatan Harapan tidak relevan setakat ini dan sudah tidak kompeten untuk memenangi hati rakyat. Sebab itu UMNO kena bersama. Adakah ada masalah dalam Pakatan Harapan? Dia begini, berlakunya awalan daripada proses kemelut yang berlaku hari ini adalah pengkhianatan. Dan rakyat bagi pun atas tiket yang diserahkan kepada kerajaan waktu itu ditanggungjawabkan kepada Pakatan Harapan. Dan begitu juga dengan bila berlakunya perkhianatan itu sendiri, maka hancurlah kerajaan ini. Dan UMNO pun ada pengkhianatan. Dan kita jangan nafikan pengkhianatan inilah yang membuatkan kerosakan yang telah dimandatkan rakyat kepada kita sebagai kerajaan dan pemimpin. Dan inilah yang saya lihat sebagai satu perkara yang mengembalikan balik mandat rakyat dalam kedudukan negara ini memerlukan kerajaan yang kukuh yang berobjektifkan satu untuk membina semula negara. Itu satu daripada slogan yang dipegang oleh semua komponen yang memikirkan untuk menyelamatkan negara. Jadi dalam proses ini saya yakin UMNO pun berfikir begitu, sebab itu saya tidak langsung dalam segi kerjasama ini, dalam coalition ini tidak boleh terwujud. Sebab saya fikir bahawa pemimpin wajib memikirkan faedah dan kebajikan rakyat. Waktu ini rakyat dalam keadaan yang sengsara. Bagaimana kita hendak memastikan negara ini kita selamatkan. Dan keadaan yang lebih teguh seperti mana di Perak. Sultan telah bertitah dalam memproseskan demokrasi itu, mestilah kerajaan yang kukuh, yang kuat. Jadi dengan coalition ini, kerajaan ini akan kuat. Tumpuan kita ialah untuk memastikan rakyat yang tidak ada pekerjaan, kita berikan pekerjaan. Yang miskin, kita bantu. Pendidikan, kita akan naikkan taraf pendidikan. Infra, kita akan dalam proses untuk memastikan infra itu berada dalam posisi yang boleh memanggil ataupun menyediakan kepada pelabur-pelabur. Dan inilah antara perkara-perkara yang tidak boleh kita nafikan. Dengan tidak ada kerajaan yang kukuh. Sebagai contoh, seperti mana yang berlaku dalam bajet baru ini. Dan kita juga minta moratorium. UMNO juga minta moratorium dilanjutkan. Kita nakkan EPF diberikan kepada semua pejarum. Menteri cakap dalam Dewan, 8 juta akan menerima habuan berkisar dalam 70 bilion. Tetapi bila EPF keluarkan statement, hanya kumpulan M40 je yang layak. Kemudian mereka yang pemegang lebih daripada 10 ribu dalam kolom kedua pertama itu yang membolehkan mereka itu dapat keluarkan uang. Proses terlalu ketat. Sehingga kan akhirnya EPF kata 20 bilion. Mana betul ni? Menteri Keuangan adakah dia menipu dalam Dewan? Dan ini adalah tuntutan yang bersekali dengan parti-parti yang saya lihat boleh bekerjasama. UMNO minta demikian, kita minta demikian, kita menolak jasa, UMNO juga menolak jasa, kita menolak gerakan komoditi, bergerak komoditi, kita pun tolak gerak komoditi. Maka atas landasan itu kesepakatan yang dizahirkan dalam debat. Dan untuk buat keputusan, memanglah UMNO duduk dalam Pakatan Nasional, kerajaan, dia mesti sokong kerajaan. Tetapi ada longgokan pandangan kedua. Kalau Pakatan Nasional tidak melaksanakan tuntutan itu berada dalam luar daripada bajet, mereka akan keluar daripada Pakatan Nasional. Ini dikeluarkan oleh Datuk Seri Najib Razak sendiri. Dan saya membolehkan berpandangan bahawa keadaan yang terdesak dalam rakyat yang sengsara ini, sifat atau hati perut lah dipanggil, manusiawi lah dalam kepimpinan yang ada dalam Pakatan Harapan dan juga UMNO itu nampaknya ada seiring. Bila seiring, saya melihat kegusaran itulah yang mencetuskan gagasan yang kita panggil coalition government. Itu saya nampak. Daripada idea itu. Yeah. So kalau kita menyentuh Datuk Zahrin, saya baca kebelakangan ni, Datuk macam agak panas dengan Ketua Penerangan UMNO. Jadi hari ni saya nak sentuh tentang Ketua Penerangan UMNO. Jadi Saudara Shahri Hamdan, semakin hari semakin kuat propaganda untuk selamatkan negara.
UMNO, PKR dan DAP kena mula bersatu hati. Ianya seolah-olah, jika jajaran politik baru ini tidak terbentuk, negara akan dihancurkan oleh bersatu. Persoalannya, adakah penyokong UMNO, PKR, Amanah dan DAP akan percaya propaganda ini? Adakah jajaran baru politik yang sering dicanang-canang dengan lantang ini akan berjaya? Adakah UMNO dan Pakatan Harapan akhirnya tidur sekatil? Jangan lupa, politik itu dinamik. Segalanya mungkin. Apa pendapat anda? Jangan lupa subscribe Apa Cerita.